Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini dapat kita bersua kembali di dalam video yang kedua bersama saya Ustaz Asif dalam mata pelajaran hafazan tahun 4. Jadi sebelum kita meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, saya nak mengajak anda semua sama-sama kita menedahkan tangan dan membaca doa sebelum belajar. Mudah-mudahan dilapangkan dada kita, diterangkan hati kita supaya mudah untuk menerima ilmu. Baik, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, untuk video pada kali ini kita akan teruskan pembelajaran kita dalam surah yang sama, iaitu membaca surah Al-Fajr ayat 11 hingga 16 dan terjemahannya. Baiklah, kalau dah bersedia, murid-murid semua boleh buka buku teks hafazan tahun 4 yang berwarna biru. Ada tak buku macam ni? Ada? Okey, buka muka surat 3. Surat 3 macam ni. Okey, di video yang sebelum ini, video yang pertama hari itu, kita telah pun baca bersama-sama surah Al-Fajr ayat nombor 1 hingga 10, betul? Okey, untuk hari ini kita akan teruskan ayat nombor 11 sehingga ayat nombor 16. Boleh? Okey, macam biasa saya akan baca dahulu, kemudian baru kita ulang balik dan kamu ikut satu persatu. Boleh? Okey, jom. Bermula daripada ayat nombor 11 yang ini, nak panah ni, sehingga ayat nombor 16 ini. Okey, boleh? Dah sedia? Okey, dengarkan saya baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina taghaw fil bilad fa'aktharu fiha al-fasad fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab. Inna rabbaka labil mirsad. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Sadaqallahul azim. Baiklah, seterusnya saya akan baca satu persatu dan kamu ikut, boleh? Okey, kita akan mulakan daripada ayat nombor 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ikut. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina taghaw fil bilad. Okey, lagi sekali. Alladzina taghaw fil bilad. Cuba. Terus, okay, ayat nombor 12.
فأكثروا فيها الفساد. Okey, bagus. Lagi sekali. فأكثروا فيها الفساد. Okey, seterusnya ayat 13. فصب عليهم ربك سوط عذاب. Cuba. Bagus. Lagi sekali. فصب عليهم ربك سوط عذاب. Okey, ayat 14. Inna rabbaka labil mirsad. Lagi sekali. Inna rabbaka labil mirsad. Okey, ayat 15. Okey, ayat 15 ni panjang sikit. Kita akan berhenti dekat sini ya. Kita akan berhenti dekat sini. Okey, yang ni pun panjang juga. Kita akan berhenti dekat sini. Okey, baik, ayat 15. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ. Cuba. Boleh? Pelan-pelan ya. Lagi sekali. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ. Okey. Terus. فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Lagi sekali. فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Okey, last sekali ayat 16. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ. فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. Sadaqallahul Azim. Baik, Alhamdulillah kita telah pun selesai membaca surah Al-Fajr ayat 11 hingga 16. Dan sekarang kita teruskan pula dengan melihat terjemahannya pula. Baik, jadi kamu boleh buka muka surat 9. Muka surat 9 dalam buku teks. Dekat bahagian atas sekali nombor 11. Ayat nombor 11 macam ni lah. Sama kan? Okey, baik. Dan untuk bahagian terjemahan ini, saya akan bacakan kepada kamu semua dan kamu dengarkan sahaja. Boleh? Setuju? Okey. Dan sebelum saya teruskan, cuba kita ingat balik, kita imbas balik di video yang lepas, yang mana kita telah pun membaca surah Al-Fajr daripada ayat nombor 1 sampai ayat nombor 10, betul? Yang mana, ingat lagi tak? Yang mana dalam surah Al-Fajr ayat 1 hingga 10 tu Allah telah menceritakan tentang kehebatan Allah kurniakan kelebihan kepada kaum siapa? Kaum Ad, yang terkenal dengan kelebihannya dalam bidang seni bina, yang boleh membina istana, boleh membina bangunan-bangunan yang serba tinggi-tinggi. Masya Allah, hebat. Sesuailah dengan kaum dia yang tinggi-tinggi semuanya, bahkan lebih tinggi daripada kita semua.
Tak tahu macam mana tingginya, wallahu alam. Dan seterusnya juga Allah telah menceritakan dalam surah Al-Fajr tentang kehebatan kaum Samud. Bukan semut, Samud. Kaum Samud yang mana kelebihan dia dalam bidang pertukangan. Dia boleh jadikan gunung-gunung tu, dia memahat gunung-gunung yang besar tu jadikan sebagai tempat tinggal mereka. Bayangkan kalau orang bina rumah dekat atas gunung tu okey lagi, tapi dia gunung yang besar tu dia pahat jadilah rumah. Boleh bayangkan tak? Kalau tak ingat boleh tengok balik dekat video yang sebelum ni. Okey. Jadi kita sambung ayat nombor 11. Okey. Allazina taghaw fil bilad. Semuanya itu ialah orang-orang yang telah bermaharajalela di negeri masing-masing. Siapa dia? Itulah dia, kaum Ad dan juga kaum Samud yang telah diceritakan di ayat yang sebelum ini. Okey. Kemudian fa'aktsaru fihal fasad. Lalu mereka melakukan dengan banyaknya kerosakan di situ. Nampak tak? Bila Allah dah kurniakan kelebihan kepada mereka, kesenangan kepada mereka, lagi apa, kemewahan kepada mereka, tapi mereka kufur. Mereka ingkar kepada perintah Allah, bahkan mereka tidak menyembah Allah, tapi mereka menyembah berhala. Bahkan mereka ini bukan saja sombong, bukan saja tak percaya dengan Nabi, bahkan mereka ini melakukan kerosakan di negeri mereka. Okey, teruskan ayat seterusnya. Ayat nombor 13. Fasabba alaihim rabbuka sawta azab. Maksudnya dengan yang demikian Tuhanmu mencurahkan ke atas mereka berbagai-bagai paluan azab. Sebab mereka ini sombong, mereka ini ingkar kepada perintah Allah, maka Allah turunkan kepada mereka satu azab yang sangat pedih. Antaranya apa? Allah turunkan bala kepada mereka, berlakunya satu ribut angin taufan yang kencang yang menghancurkan mereka semua, berlakunya lagi apa? Gegaran gempa bumi yang sangat dahsyat menghancurkan mereka yang sombong ini. Seterusnya ayat 14. Inna rabbaka labil mirsad. Maksudnya sesungguhnya Tuhanmu tetap mengawas dan membalas. Ini khasnya balasan akhirat. Dekat dunia dapat balasan, dekat akhirat pun dapat balasan. Ayat nombor 15. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Dalam pada itu manusia tidak menghiraukan balasan akhirat. Oleh sebab itu, maka kebanyakan manusia apabila diuji oleh Tuhannya dengan dimuliakan dan dimewahkan hidupnya, ia tidak hendak bersyukur, tetapi terus bersikap takbur, serta berkata dengan sombongnya, Tuhanku telah memuliakan daku. Masya Allah, betapa sombongnya mereka ini. Nabi dah memperingatkan kepada mereka. Nabi kata kepada mereka, siapa yang takbur, siapa yang sombong, tidak menyekutukan Allah, siapa yang ingkar kepada perintah Allah, maka balasan akhirat akan menanti mereka semua. Tetapi mereka tidak percaya. Mereka tidak percaya. Bila Allah telah memuliakan mereka, Allah berikan mereka kelebihan, Allah berikan mereka kemewahan, hidupnya kaya raya, serba mewah, tetapi mereka tidak bersyukur. Malah mereka sombong. Dia kata apa? Dia kata, Tuhanku telah memuliakan daku. Kita tengok ayat yang seterusnya. Wa amma idza mabtalahu faqadara alayhi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Dan sebaliknya apabila ia diuji oleh Tuhannya dengan disempitkan rezekinya, ia tidak bersabar.
bahkan ia resah, gelisah serta merepek dengan katanya, Tuhanku telah menghinakan daku. Masya Allah. Itulah tadi sombong sangat, bangga. Bila mana Allah berikan mereka kelebihan, Allah berikan mereka kemewahan, segala-galanya mereka bangga. Bangga sangat, dia kata Allah memuliakanku. Bangga ni. Tapi bila mana Allah tarik balik semua itu, Allah tarik balik, Allah berikan mereka susah, Allah berikan mereka kesempitan. Lepas tu mulalah resah gelisah, tak tentu arah, tidak bersabar. Itulah bila Allah berikan mereka sedikit rezeki, mereka tidak bersyukur. Bila mana Allah tarik balik segala-galanya, barulah nampak bahawa mereka ini sombong rupanya, tidak bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Bahkan mereka menghina Allah. Dia kata Tuhanku telah menghinakan daku. Dia kata Allah tak sayang kepada mereka, sedangkan Allah nak menguji mereka sahaja, sama ada mereka ni bersyukur ataupun tidak. Rupa-rupanya mereka ini tidak bersyukur. Masya Allah. Jadi murid sekalian, jangan ikut perangai mereka ini. Kalau kita ada rezeki lebih, kita bersyukur. Kita kaya ke, kita pandai ke, kita cantik ke, kita tak kisahlah. Yang penting kita kena bersyukur. Dan lagi satu, jangan suka menghina orang lain. Kalau orang tu miskin, orang tu kotor, orang tu tak pandai, jangan kita menghina mereka. Boleh? Okey, baik. Itu saja untuk hari ini. Baiklah, Alhamdulillah kita telah pun selesai membaca surah Al-Fajr daripada ayat nombor 11 hingga ayat nombor 16 beserta dengan terjemahannya pada video kali ini. InsyaAllah di video yang seterusnya kita akan sambung pula masih lagi dalam surah yang sama, iaitu surah Al-Fajr, dengan ayat yang baru iaitu ayat nombor 17 dan seterusnya. Baik, sekian sahaja daripada saya. Jangan lupa ulang kaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.